sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi subuh ini, dapat kita bangun setelah kita mati sementara semalam. Hari ini Allah kejutkan kita, Allah bangunkan kita. Kalau sekadar bangun tu baru sama taraf dengan kafir, kafir pun bangun enggak pagi ni. Jadi kita bangun bukan kadar bangunkan jasad, malah kita bangunkan dengan rohani kita dengan melaksanakan tuntutan ibadah yang diperintahkan Allah, iaitu salat subuh, kemudian ditambah pula dengan pengajian kuliah subuh. Dan kuliah-kuliah ni kata Nabi idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian berjalan-jalan kemudian kalian bertemu dengan riyadil jannah, yakni taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah ataupun nikmatilah akan taman syurga tersebut. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah itu taman-taman syurga? Maka jawab baginda Nabi SAW, hilakul dzikr, iaitu majlis-majlis zikir, yakni majlis yang disebutkan nama Allah, yang disebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan nama Islam, maka itulah yang disebut sebagai taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia lagi Allah telah izinkan kaki kita sampai ke taman-taman syurga Allah, maka harap-harap nanti di hari akhirat Allah sampaikan kita semua ke dalam syurganya yang sebenar, yang hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kitab kita iaitu Hidayatus Sibyan. Ada lagi kitab? Ada? Anda tahu lama dah ni. Cari tak jumpa ke apa tak tahu. Baik, kita berhenti mana? Alhamdulillah dah. Lepas dia. Okey, baik. Jadi masih lagi kitab Jawi mukaddimah lah. Depan. Bahagian depan lagi. Kalau kitab Rumi itu muka surat 2. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab,
Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatih. Artinya, alhamdulillah, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan, allazi yang aujaba mewajib ia ala atas ibadihi segala hambanya ma'rifata akan mengenal uluhiyatihi sifat ketuhanannya. Di dalam mukaddimah ni Syekh mengatakan bahawa pertama Syekh mengucapkan segala ucapan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah allazi yang, yakni Allah itu adalah yang aujaba yang mewajibkan ia atas segala hambanya akan mengenal sifat ketuhanannya. Di sini permulaan kitab ni Syekh awal-awal lagi dah tekan bab akidah. Maka Syekh kata diwajibkan ke atas kita hamba-hamba Allah ini makrifata, mengenal akan Tuhan. Kena kenal Allah. Wajib, hukumnya wajib. Mengenal Allah ni hukumnya wajib. Lebih berat daripada solat lagi. Solat ni wajib dah. Kan, kita semayang subuh ni fardu ain lah. Kan, wajib semayang. Tapi mengaji, mengenal Allah tu lagi wajib daripada tu lagi. Lagi berat hukum dia. Dalilnya al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, kata Nabi. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikutnya. Maknanya amal-amal tu semayang, ilmu tu imam kepada amal. Maknanya ilmu mesti mendahului amal. Mesti semayang tu mesti ikut ilmu. Ada. Bak kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata kalau semayang kita cantik macam mana pun, hebatlah dengan khusyuknya apa semua, siap burung hingga atas kepala. Kan, maknanya kerahnya diam, khusyuk betul. Baca pula tak main lah, sependek-pendek. Rakaat pertama Al-Baqarah penuh. Rakaat kedua Ali Imran. Nampak? Hebat, bacanya panjang lah apa semua dengan khusyuk. Tiba-tiba dia tak kenal siapa yang disembah. Maka persoalan yang akan timbul, ke mana pahala tu nak dibawa? Pahala tu nak dihantar kepada siapa? Apabila sembahyangnya sehebat mana pun, tetapi dia tak tahu kepada siapa dia sujud, dia tak tahu pada siapa yang disembah. Kemudian orang tanya, takkan dia tak tahu Ustaz? Cuba tanya dia. Tanya-tanya dia jawab Allah. Tak payah kata orang surau nakliyah, mak rempit nakliyah pun boleh jawab. Betul tak? Maknanya orang biasa pun boleh jawab, kata Allah lah Tuhan. Memanglah itu kata sebut nama je. Itu belum dikira sebagai makrifah. Itu belum lagi dikira sebagai mengenal. Itu dikira tahu. Dalil tahu, tak payah kita kata orang Islam, orang kafir pun boleh jawab Allah. Saya tanya dia, acang itu Tuhan orang Islam apa nama? Dia jawab macam ni, Allah lah, dia kata. Lepas tu kita tanya detail sikit. Acang itu sifat Tuhan orang Islam, itu Allah, macam mana sifat? Ayah, dia kata. Itu saya tak tahu. Itu lu tanya lu punya ustaz mah, dia kata. Dia tak tahu. Kita tanya kawan kita yang beragama Islam, nama Ahmad. Mat, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah, dia jawab. Lepas tu kita tanya, tahulah Mat, sifat Allah macam mana Mat? Ayah, Ahmad kata. Ahmad pun ayah juga. Ayah itu saya tak tahu. Ahmad pun lebih kurang, Ahmad Chong nama dia. Jadi tak boleh lah. Kalau sekadar boleh sebut nama Allah, tu belum kenal, tu tahu. Semua orang tahu benda ni, kan? Tapi yang sebenar-benar kenal, dia tahu akan sifat-sifat Allah. Apa dia Allah? Allah tu wujud, yang wujud macam mana? Allah tu kidamnya macam mana? Semua sifat 20 ada dalam kepala dia, sampai daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Itu baru dipanggil mengenal. Nanti kita akan tengok dalam kitab ni, dia akan cerita syarat-syarat mengenal Allah tu ada 3.
Nanti kita tengok. Cumanya ni sebagai muqaddimah pembukaan. Kata Syekh, aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih, wajib atas tiap-tiap hambanya mengenal akan Tuhannya. Sebab apa? Sebab hamba dah kenal makhluk. Kita bab dunia ni habis kenal lah. Kalau pomen kereta lah hebat lagi. Masuk kereta tu je dia tahu dah rosak apa. Bunyi tang 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 tang. Ni ada tak kena ni, plug dia ni, plug. Boleh tahu dah. Dunia kenal sangat. Nah, bab akhirat tanya tak boleh jawab. Bukan salah reti dunia, yang salah tak reti akhirat. Nak pandai sains pandailah, nak pandai matematik silakan, bagus. Islam meraihkan. Memang Islam memerlukan cendekiawan Islam yang pakar dalam ilmu matematik, pakar dalam ilmu sains, pakar dalam kedokteran. Tapi yang menjadi kesalahan terbesar apabila kamu meninggalkan ilmu agama Islam. Itu kesalahan terbesar. Banyak mentaliti masyarakat kita pada hari ini duk faham bahawa kalau nak mengaji agama ni sebab nak jadi ustaz. Hantar anak sekolah agama sebab nak jadi ustaz. Hantar anak sekolah tahfiz sebab nak jadi hafiz. Padahal itu salah satu kewajipan. Tak kiralah mu siapa pun. Mu nak jadi engineer, kena bawa Islam. Jadi doktor, bawa Islam. Jadi cikgu, bawa Islam. Apa serba-serbi pun kita atas dunia ni, atas muka bumi ni, selagi mana kita beragama Islam, anak orang Islam, maka apa saja kerjaya kita bawa Islam. Doktor Islam, peguam Islam, cikgu Islam, engineer Islam. Tapi hari ni Barat berjaya nak mendoktrinkan kepala otak kita supaya memisahkan Islam dengan dunia. Akhirnya belajar bab dunia tanpa belajar bab agama. Ni yang berlaku. Akhirnya jahil dalam bab agama. Ada satu kes seorang perempuan, dia melahirkan anak di rumah tanpa di hospital. Maknanya lahir sendiri. Lahir kemudian mati, meninggal maknya. Anaknya hidup, mati maknya. Kemudian ada satu benda tu viral lah di Facebook. Ada satu orang doktor, dia boleh jawab apa? Dia kata tahniah kerana syahid yang tersilap. Dia kata tahniah kerana syahid yang tersilap. Memanglah kita tahu orang perempuan yang melahirkan anak, kalau meninggal dia dikira syahid. Tapi doktor ni kata syahid yang tersilap. Boleh tersilap ke syahid ni? Syahid ni pilihan Allah. Ke mana dia boleh kata main tersilap gitu? Dia nak maksudkan bahawa siapa suruh tak orang cakap apa, tak lahir kat hospital. So siapa suruh pandai-pandai lahir di rumah, kan mati. Seolah-olah nyawa di milik dia, nyawa di tangan dia. Kalau dia pegang tak mati, lahir kat rumah mati. Rosak akidah. Betul tak? Tu doktor tu, bukan mak rempik. Mak rempik cakap tak pelik sangat, nak sekolah tak habis. Ni doktor sampai PhD dia ambil. Rupa-rupanya bodoh juga. Itu kata ulama, walaupun akademikmu sehebat mana sekalipun, tapi kalau kamu tak tahu ilmu agama, kamu adalah manusia yang paling bodoh di atas muka bumi. Tu je. Jadi tak dapat tidak, ilmu agama tak boleh tolak. Dia kata hukama, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak berilmu, nescaya manusia itu seperti binatang. Tanpa ilmu, manusia ni sama taraf dengan binatang. Sebab apa? Sebab binatang dia buat 5 perkara. Apa 5 perkara? Makan, minum, lagi apa? Tidur. Tidur juga. Tidur dulu. Kahwin lah, tapi tak adalah akad nikah, ngawan gitulah. Itu yang kelima, kerja. Sebab ada kat binatang yang bekerja macam kebau, bajak tawah, bajak sawah. Jadi 5 dia buat. Kalau manusia pun buat 5 ni saja, setaraf binatang. Makan, orang panggil makan. Kan? Seorang papan tarik papan buah keranji dalam perahu, suruh makan dia datang makan, suruh mengaji dia tak mahu. Ni
Time buat makan, datang dia. Nampak muka tak malu kat tu. Dia tanya lagi, lauk buah, lauk siap dah lauk. Patut sembah muka dia masuk dalam lauk tu. Tengok buat pengajian mu tak datang, tengok buat makan mu datang. Macam lembu kita buat kuliah, ada tak lembu datang? Lembu masuk. Nak ngaji sifat 20 lembu. Tak ada. Kan? Tapi time makan bagi dedak lembu datang tak? Datang. Tu. Jadi makan. Dia makan. Atau dia minum. Lepas tu dia bekerja, tidur dan dia kahwin. Baru ustaz dah datang. Nak beza, nak jadi kita manusia lebih daripada binatang, kena tambah lagi 2. Maka jadi 7. 7. Apa dia lagi 2? Ilmu dan amal. Mesti berilmu dan mesti beramal. Berilmu, mengaji. Beramal, mengamalkan apa yang telah kita ngajikan. Barulah kita jadi lebih daripada binatang. Barulah disebut oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Barulah layak jadi khalifah, barulah layak memimpin atas dunia ni. Kerana dia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa? Sebab ada 7 perkara pada dia. Barulah dia boleh mentadbir 7 petala langit, 7 petala bumi. Baru layak jadi khalifah. Ni dah ilmu tak ada, amal tak ada. Tak boleh. Baik. Kemudian lagi kata Syekh, wa alzamahum. Ramai surau ni subuh. Ni jarak 1 meter semayang sampai belakang. Bayangkan kalau 5 meter jarak sampai luar. Baik. Wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyati. Wa alzamahum artinya melazimkan. Wa alzam maknanya melazimkan. Melazimkan kamu semua at-taqwa, yakni takut. Wa iqamata, dengan mendirikan haqqi, hak rububiyati, rububiyahnya, yakni hak Tuhan. Kemudian Syekh kata, bila kamu dah kenal Allah, kamu hendaklah wa alzamahumut taqwa, lazimkan takwa. Kenapa Syekh kata lazim? Apa makna lazim? Makna lazim ialah membiasa-biasakan. Itu lazim. Maknanya benda ni payah. Jadi bila payah, kita cuba biasa-biasakan. Lazimkan. Lazimkan apa? Lazimkan takwa. Bila kita dah belajar kenal Allah, kemudian lazimkan pada diri ni supaya takwa pada Allah. Macam mana nak takwa? Apa tu takwa? Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut di dalam kitab Minhajul Abidin, takwa itu dengan 3 makna. Takwa itu dengan 3 makna. Yang pertama, makna takwa ialah taat. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Ayyuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati, tidak diderhakai. Ayyushkara wa la yukfara. Allah itu disyukuri akan nikmatnya, tidak dikufuri. Ayyudhkara wa la yunsa. Allah itu diingati, tidak dilupai. Itu makna taat, kata Imam Mujahid. Bukan menteri tu, Imam Mujahid. Kata dia ni, dia kata taat tu, Allah tu kita ingat dia, kita tak lupa. Buat apa pun ingat Allah. Kerana Allah. Kita nak beli rumah, kita beli rumah kerana Allah, ingat Allah. Macam mana ingat Allah beli rumah? Beli rumah cari yang dekat dengan masjid, dekat dengan surau, senang nak pergi solat berjemaah. Tapi setengah orang, bukan sinilah, tempat lain, sini bagus semua. Ada orang dia cari rumah, dia cari dekat dengan pekan. Bukit. Cari kat dengan pekan, dengan bandar, mudah nak beli barang, dia kata. Lah, tu bahagian dunia. Nak beli barang 4 kilo pun kita boleh keluar kereta. Tapi main dengan surau masjid 4 langkah pun belum tentu boleh datang.
Nampak? Empat langkah kan? Payah. Ada. Itu kata, jadi biar buat apa pun dalam hati kerana Allah. Untuk Allah. Apa-apa pun. Itu yang dimaksudkan dengan taat. Lepas tu Allah itu disyukuri akan nikmatnya, tidak dikufuri. Apa saja yang Allah beri, kita ucap syukur, kita bersifat dengan sifat qanaah. Macam kita baru lepas ni sambut merdeka ni kan. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-abdu hurrun in qana'. Seorang hamba dia akan menjadi merdeka. Hurrun dalam bahasa Arab maknanya merdeka. Seorang hamba dia akan jadi merdeka in qana' jika dia bersifat dengan sifat qanaah. Qanaah ni maknanya merasa cukup dengan apa yang ada. Wal hurru abdun in tama'. Tetapi orang yang merdeka dia akan jadi hamba jika dia bersifat dengan sifat tamak. Faqna wala tatma'. Maka bersifatlah kamu dengan sifat qanaah dan jangan kamu bersifat dengan sifat tamak. Fala syai'un yushinu siwat tamak. Kerana sifat tamaklah adalah sifat yang sangat keji, yang menghinakan diri. Macam mana? Sebagai contoh, padahal gaji bulan tu memanglah tak mewah, memanglah tak sampai jadi kaya, tapi cukuplah buat makan minum, nak berteduh di rumah, jadilah. Adalah juga boleh makan nasi, bukan sampai makan pinggan. Tapi tak cukup, tambah dengan overtime. Padahal orang buat kuliah bainal maghrib wal isyak, prime time. Masa ni saja diperuntukkan 1 jam untuk duduk dengar kuliah, belajar bab agama. Tak mau. Daripada pagi sampai ke petang sibuk dengan dunia dah. Biarlah ada satu masa nak ingat ke Allah, nak ingat ke Rasulullah, nak ingat ke Islam. Tak datang juga. Overtime ustaz, dia kata. Takut ialah mula-mula overtime, lama-lama bukan overtime dah, game over. Over juga nama dia. Kenapa? Yang over tak ada apa dah. Kan? Lepas tu jangan kita begitu sombong dengan Allah. Time susah minta Allah. Tengok time dia susah. Datang surau menangis-nangis, orang angkat tangan. Sampai basah tikar sejadah. Tok Siap kena jemur. Nak buat siang Tok Siap. Menangis. Sebab apa? Kerja tak ada, PKP kena buang. Siang sedih, mengangut dekat tangga surau. Mop lantai surau lah, rajin sangat dah. Tak ada kerja apa. Tiba-tiba dapat dah kerja. Tak nampak dah batang hidung di surau. Kita tanya gini, sibuk, I sibuk. I you dah. Sibuk lah. Meeting, mesyuarat. Projek banyak, projek. Mula. Time susah mu cari Tuhan, time senang mu tinggal Tuhan. Ni bukan taat nama dia, ni bukan takwa. Baik. Tu makna yang pertama kata Imam Ghazali. Makna yang kedua kata Imam Al-Ghazali, takwa itu maknanya dengan makna takut. Kan? Makna kamu takut. Sebab tu mimbar Tok Khatib sebut ittaqullah. Itu kita pesan kepada Tok Imam Tok Khatib, jangan slow sangat baca khutbah. Imam satu baca khutbah, mic pula tak berapa jelas. Imam dua gini kat bawah. tak masuk Bilal lagi. Ada. Kan kacau itu. Sebut kuat-kuat, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Baru bergegar kubah masjid. Semangat. Lepas tu slow balik. Tak jadi juga kan. Sebab nak didik, sebab dia gini tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, biar kita clear, biar kita faham betul-betul. Kenapa ulama kita nak sangat laksanakan hukum hudud, hukum qisas lah apa sebagainya ni, hukum Islam ni lah. Sampai orang kata ni apa parti ni? Ni bukan parti, ni hukum Allah. Sebab apa nak sangat? Supaya nak didik manusia takut pada Allah. Hukum Islam bukan nak bagi sakit, nak bagi takut. Contoh, saya buat contoh. Sebatan cara awam, cara mahkamah biasa. Sebatan dia angkat tinggi ni tangan. Waktu dia libah tu dengan dia pusing. Wotong bagi sebiji.
Nak melekat, cabut balik tu, daging cabut sekali, sup gitu. Nak habis berbirak, bukan birak biasa dah, luka tu menggigil habis kawan tu. Nah, itu sebatan cara mahkamah sivil, cara barat, cara kafir. Tapi sebatan cara Islam, tangan tak angkat. Kepit ni, ketiak ni, gini Pak. Lepas tu ada orang tanya saya, kalau macam tu ustaz, mana nak sakit? Kata. Memang Islam bukan nak bagi sakit. Nah, Islam bukan nak bagi sakit tujuan. Islam nak bagi takut. Belum rotan lagi baru dengar mi'ata jaldah, 100 kali sebat bagi orang berzina, sudah jadi takut. Dengar angka 100 pun takut dah. Tu kita nak didik. Akhirnya bila takut dia buat tak? Tak buat lah. Sama gak dengan potong tangan. Bukan ambil kapak pak potong terus. Dah. Bius dulu. Nah, bagi kebah apa semua baru potong elok-elok. Itu pun ada doktor pakar, bukan main siapa-siapa, bukan Tok Imam potong. Nah, doktor pakar potong. Nah, lepas habis dah tu jahit balik supaya darah tak menitik. Doktor cek pula nadi okey tak, nyawa okey tak, semua. Habis. Sedar-sedar dia bangun, ai, apa kat mana ni? Dia pun tengok, tangan tak ada. Itu je. Dah ustaz tak sakit. Dia memang tak nak bagi sakit pun. Orang nak bagi dia takut. Nah, dah bagi dia insaf. Tak rasa apa-apa lah. Tengok tangan tak ada. Kadang-kadang tu bukan setakat dia je taubat, habis geng-geng dia pun taubat. Sebab orang mencuri ni kadang-kadang ada persatuan. Sini nama tempat apa? Desa Bayu. Desa Seri Bayu. Mana tahu ada persatuan pencuri Desa Seri Bayu. Nah, kawan tu kena potong balik Balik-balik tengok kawan dia tanya, tangan mana? Hudud. Kena potong. Kena tobat habis semua. Habis tobat semua. Pergi mayang subuh jemaah. Datang geng-geng ni hisah dah, tobat dah, datang mayang. Tengah-tengah semayang jeling ke tabung. Ada tabung. Nampak? Teringat tangan, tak jadi. Jangan. Tu kata. Nak bagi takut, bukan nak bagi sakit. Tu Islam. Dan apa lagi kita nampak Islam ni kita jumut. Sebab apa? Sebab kita dengar orang kafir yang cakap tentang Islam. Patut nak dengar tentang Islam, dengar daripada orang yang alim dalam Islam. Mana? Ulama lah. Tanyalah ulama. Ni dengar orang kafir kata orang kafir akan buruk-burukkan Islam. Akhirnya kita yang beragama Islam pun burukkan Islam. Dah macam mana? Dah apa agama kita kalau gitu? Kan? Tu. Takut-takut mati esok bila tanya ma dinuka tak boleh jawab agamaku Islam. Tu yang kedua. Takut kepada Allah. Yang ketiga, mana takwa, pelihara. Mana takwa, yang ketiga kata Imam Ghazali, pelihara. Pelihara ni macam mana? Walaupun barang tu halal, walaupun barang tu boleh, tak salah, tidak haram, tetapi dia buat kadar perlu saja. Habis ni ada makan. ada. Walaupun makanan yang dihidangkan surau halal, takkan haram kot, kan? Hidangan tu makanan yang halal, tapi dia ambil sekadar perlu, bukan dia pergi pulun semua. Nampak? Sampai habis. Lagi jemaah kata, tadi kata ada makan, dah dia ambil seorang, ambil semua. Dia bukan begitu. Tu takwa ni dia ambil kadar perlu. Nah, contohlah, katalah gaji kita banyak, puluh ribu gaji. Walaupun banyak macam mana pun, jangan duk pakai semua. Ambil sekadar mana keperluan kehidupan kita. Selebihnya tolonglah orang yang susah, kawan-kawan, adik-adik susah, saudara mara, ataupun masjid surau atau sekolah agama, gitu. Sebab apa? Sebab kata ulama, ad-dunya jifatun wa tulabuha kilabun. Apa makna dia? Kata ulama, dunia ini ibarat bangkai, dan siapa yang mencarinya ibarat anjing. Bukan saya kata ni, ulama kata. Ulama kata dunia ni umpama bangkai, dan siapa yang terkejar-kejar akan dunia macam anjing. Sebab apa? Sebab bila orang yang terlampau mencintai dunia, dia tak kira halal haram dah, semua dia sapu. Betul tak? Tengok macam anjing, bukan makan benda elok je, dalam tong sampah pun dia sapu. Habis dia makan, benda tak elok pun dia hentam. Ni bila dah tak peduli dah, janji nak kaya. Macam tadi lah kita sebut, dia nak ugak rumah besar. Kita ni yang jadi masalah, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian.
Kita ni sebenarnya masalah kita rezeki ke harta? Cuba jawab kan. Harta, bukan rezeki. Kalau rezeki cukup aja. Tak payah kata kita yang duduk di desa Seri Bayu ni. Orang asli dalam hutan pun ada tak rezeki? Ada. SPM pun tak ada, tapi ada rezeki. Nampak? Pantang lintah dia sapu. Lintah rusa dia sapu rusa. Lintah tu pun dia ambil juga. Rezeki dia kata. Rezeki Allah ni semua tempat ada. Tak perlu nak risau. Tapi yang menjadi kerunsingan kepala kita yang sampai stres, sampai naik darah tinggi lah apa bagai, mana? Nak kumpul harta. Betul tak? Nak membanyak-banyakkan harta. Tak cukup-cukup. Sebab tu manusia kalau diberi segunung emas, dia nak segunung lagi. Tak pernah cukup dengan apa yang ada. Jadi kita bersifatlah dengan sifat qanaah. Apa kita ada cukup-cukuplah. Jangan meminta-minta. Kalau Allah nak bagi, kita terima. Jangan meminta-minta nak kahwin lagi. Tapi kalau Allah bagi, ambil saja. Contoh. Baik. Tu dia. Umpamanya kata ulama, dia tulis dalam kitab. Dia kata dunia ni ibarat macam mana tuan-tuan? Sikit lagi kita nak henti. Panjang pun tak apa. Dunia ni kata ulama ibaratnya macam ni. Dia buat satu kisah. Kita nak makan apa nama donat. Makan donat, teringin nak makan donat. Jadi pergi kedai donat lah. Tengok-tengok donat. Tiba-tiba nampak tepi tu ada pintu ke belakang kedai tu. Tengok pintu tu terbuka sikit. Kita pun tolak. Tengok ada orang tengah uli donat kat dalam, kat dapur dia, tengah uli. Kita pun jeling tengok. Dalam duk tengok tu dia tengah uli tepung tu. Tiba-tiba dia tengok kanan kiri lain clear tak ada, dia dia buh dalam. Dia ludah dalam. Tak banyak manalah, secawan aja. Nampak hijau tepek pak di situ. Lepas tu dia pun tutup, dia pergi bakar. Kita dengar geli jijik itulah dia ibarat dunia, kata ulama. Dia pun bakar siap. Bila siap dia pun buh coklat atas, buh kacang-kacang, dia pun letak dekat depan, dekat cermin. Orang lain yang tak tengok benda ni, dia akan rasa terliur tak dengan donat tu? Terliur kan main. Sedap donat, dia kata. Boleh beli makan nak krim hijau tu, tarik itu. Dia kata sedapnya, berisa pandan apa ke hak hijau. Dia tak tahu, dia makan sedap dia rasa. Tapi orang yang tengok kod dapur tadi, dia nak makan tak? Nak makan dah. Dia kata, tak apa, nak ambil aku tak mahu nak. Kalau dia lapar sangat pun, dia terpaksa makan, dia akan ambil sekadar perlu secubit saja. Itu pun di bahagian luar, bukan bahagian dalam. Itulah kata ulama ibarat dunia. Orang yang kenal hakikat dunia, dia takkan pulun ambil dunia. Dia ambil dunia kadar perlu sahaja. Tapi orang yang tak kenal hakikat dunia, pulun habis. Sebab tu bila kematian, kita orang Melayu sini, kita panggil dia meninggal dunia. Kerana apa? Kerana yang nak ditinggalkan itu dunia. Jadi kalau orang tu terlampau rapat dengan dunia, saat meninggalnya sangat payah. Sebab rapat sangat dengan dunia, macam gini melekat dengan dunia. Macam mana nak cabut? Ketat. Umpama macam orang pakai baju kecil, baju ketat. Nak cabut macam mana? Tak lepas. Last kali nak macam mana? Sentak koyak baju. Itulah. Orang yang terlampau sayang sangat dunia, cinta dunia, saat nak tarik memisahkan roh dengan jasad, terlampau ketat. Akhirnya malaikat sentak gitu, menjerit si dia. Ada. Kerana terlampau rapat. Jadi kita dengan dunia biarlah berlonggar-longgar. Macam mana? Ini kita, ini dunia. Letak saja. Maksud letak macam mana? Masa disuruh pegang, masa disuruh lepas. Ni dah orang tak nak dah, nak lagi jadi Perdana Menteri. Buat pula parti lain. Itu kata. Ada kata saat suruh peganglah. Saat suruh lepaslah. Tapi bila orang dalam hati mencintai dunia,
Nah, umur berapa pun tak peduli dah. Kan, patut duduk surau ni lah sudah anak kuliah ke kan, ngaji kitab kan, nampak. Nah, umur 95 dah ngajilah kitab kan. Baca Quran ke nah. Ujung-ujung dah. Nah, jadi itulah makna takwa. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga makna, barulah kita faham inilah dia yang disebutkan oleh Syekh kita dalam kitab ni, wa alzamahumut taqwa, dan lazim-lazimkanlah kamu kepada takwa kepada Allah. Makna lazim-lazimlah kamu taat pada perintah Allah, lazim-lazimlah kamu takut kepada Allah, dan lazim-lazimkanlah kamu pelihara segala perbuatan kamu, kerana Allah sentiasa melihat kamu. Nah, buat dalam apa-apa pun khairul umuri awsatiha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, jangan lebih-lebih sangat. Dalam kerja ibadat pun jangan lebih-lebih sangat sampai tak balik ke rumah. Duduk ke surau mayang sampai bini cari, mana tak balik-balik ni? Dah balik lah kan. Lepas tu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku nak puasa saja? Nabi kata, aku Nabi, aku puasa, aku buka. Nah, aku berjaga dan aku tidur kan. Maknanya Nabi yang paling hebat pun buat semua benda. Dunia pun buat, akhirat pun buat. Bukan sampai akhirat sampai tak peduli dunia, ataupun sibuk dunia sampai tak peduli akhirat. Dua-dua kita pakai. Cuma formula dia macam mana? Ibaratnya kata guru kami, macam kita nak capai Quran. Quran tinggi, orang letak atas rak, kita pula pendek, tak sampai. Nah, jadi macam mana nak ambil Quran yang tinggi? Kita pun toleh kanan toleh kiri, nampak ada kursi plastik tu. Kita pun buh kursi atas rak, tepi rak, kita panjat atas kursi, kita ambil Quran. Begitulah ibarat dunia dan akhirat. Kita nak capai akhirat ni susah, tinggi, maka kita pijak dunia untuk capai akhirat. Maknanya ambil dunia untuk tujuan akhirat. Mu kerja keras lah, biar gaji lambat-lambat, biar puluhan ribu gaji kamu, tapi gunakan gajimu untuk tolong jalan Islam, untuk bantu kerja-kerja Allah. Kan? Gunakan dunia kita untuk capai akhirat kita. Itulah formula yang terbaik bagi kita seorang hamba, kehidupan kita atas dunia ini. Jadi cukuplah sekadar tu dulu pada pagi ni, sebab tadi kata ada makan, takut dia sejuk. Jadi cukup dulu. Pada pagi ni kita akan sambung nanti wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam pula. Apa bicaranya? Baik, jadi kita berhenti setakat ni, insya-Allah. Jika diizinkan Allah, kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi macam biasa di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma. Disebabkan kita lama tangguh kuliah berapa? 5 bulan ke dia? 5 bulan lah. Jadi tuan-tuan kena beli barang tu macam 5 bulan punya. Sebab tangguh lama, qada balik lah kan. Kalau sebulan 1 balang telur, maknanya bawa balik 5 balang jadi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal as-salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.